Nadi Klasik merungkai ke muka kebuntuan 6.20 minit petang. Alhamdulillah kita masih lagi dalam Nadi Klasik bersama-sama yang berbahagia Ustaz Fawaz Fazil Noor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, lega dengar. Baik Ustaz, tadi tiba-tiba terputus dan kita terus ada banyak soalan-soalan di WhatsApp daripada Latifah Abu Hassan, Parik, Perak. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya orang menghantar gambar-gambar lama yang tak bertudung dan apa hukumnya mereka menghantar lagu-lagu penyanyi yang sudah meninggal dunia dalam grup WhatsApp? Ya, tengok gambar-gambar tak boleh lah kita gambar yang buka aurat, ya. Itu sudah tentu maklum, benda tu semua orang tahu tak boleh. Lagu-lagu tengok jenis lagu. Kalau lagu yang maksiat kita tak boleh lah. Kalau lagu-lagu yang bersifat kebaikan, ada unsur agama dan sebagainya, tidak ada masalah, ya. Kemudian daripada Hairi, seorang mu'alaf kesusahan pinjam duit pada tahun 2020. Cukup haul, boleh tak dianggap zakat simpanan? Jika tiba-tiba dia bayar seorang mu'alaf kesusahan pinjam duit pada tahun 2020. Cukup haul, boleh tak dianggap zakat simpanan? Oh, tak boleh kita consider sebagai zakat. Itu sebagai hutang. So kalau kita nak bagi zakat, kita bagi duit lagi lah. Ya. Lepas tu dia ada sambung lagi ni Ustaz. Jika tiba-tiba dia bayar hutang tahun 2022, apa perlu dilakukan? Kalau dia ni, kita ganti balik lah apa zakat yang terlepas tu yang kita dapat. Kalau duit itu memang sekali dengan nisab yang kita ada. Jadi sebab kita nak ambil tak boleh, tapi tunggu tahun depan baru kita bayar balik, ya. Dia panggil dain marju, ya. Apa maksud tu Ustaz? Hutang yang ada harapan kita ambil balik. Hutang ni ada dua. Satu hutang yang kita ada harapan, orang tu lari di mana lah. Betul. Tapi kebanyakannya yang tak bayar. Yang tu tak bayar lah. Satu hutang lagi yang mana kita boleh ambil tapi dalam tempoh 2 tahun lagi. So zakat bila kita dapat balik hutang tu. Kata kita ada 20,000, 5,000 dekat kawan kita. Sepatutnya bila cukup setahun kita kena bayar tapi tak dapat lagi duit tu. Kita tangguh lah pada tahun akan datang bila dia bayar lagi. Faham. Ya. Daripada Fatimah Batu Gajah, Perak, apa hukumnya kalau basuh kain sembahyang bersama-sama dengan pakaian yang kita pakai tiap-tiap hari dalam mesin basuh? Tak ada masalah pun. Apa masalah? Oh, tak ada apa Ustaz Ya. Baik, seterusnya. Assalamualaikum Ustaz, saya Zaratu Sutra dari Kota Kinabalu, Sabah. Makcik saya kerja cleaner di sekolah rendah dah hampir 4 tahun. Setiap kali menyapu mesti dia terjumpa wang shilling, 10 sen, 20 sen lah. Nak tanya kat pelajar pun memang payah sebab ramai sangat. Kemudian makcik saya kumpul lah duit shilling tu dalam tabung. Apabila dah kumpul, dia kira mahu hampir RM100 juga Ustaz. Selepas 3 tahun selepas 3 tahun, soalannya, boleh ke makcik saya sedekahkan duit tu kepada masjid? Ustaz dah jawab pun. Ya. Ni terus sedekah. Lepas tu macam mana niatnya Ustaz? Untuk mereka, duit mereka lah. Untuk mereka je, itu je? Makcik dapatlah pahala dia kumpul. Alhamdulillah. Banyak ke Ustaz duit shilling? Memang kalau kita simpan di tabung kita, memanglah begitu, sekupang. Sebab tu ada cerita orang tua-tua dulu, cerita yang mana mak saya selalu cerita. Jadi orang miskin, rumah dia besar reban ayam je. Ya, bagi semangat tu mengumpul tu. Jadi mak dia bagi duit sekolah 20 sen. Mak dia ni cuci rumah je, cuci pakaian kerja rumah orang ni. Jadi sehari dia makan 10 sen, dia simpan 10 sen. Jadi satu hari ni dia mak dia sakit, tak boleh pergi kerja. Jadi mak dia bimbang lah, tak boleh bagi duit. Dia bagi tahu mak tak apa, dia simpan duit mak dia bagi. Ada lebih kurang RM30 dia simpan. Akhirnya duit tu dah, ada dia simpan. Dia bawa mak dia pergi klinik. Dulu klinik murah RM5 kan. Klinik habis lah 100. Jadi murah, lepas tu dapat beli nasi lemak dekat mak dia. Dulu nasi lemak murah, kalau di Kedah tu 2 kupang je nasi lemak. Saya dulu beli nasi lemak 2 kupang je. So jadi akhirnya dia pun belajar aja, akhirnya dia berjaya lah. Jadi orang yang berjaya kita orang dulu lah. Tapi point dia, kena galakkan menyimpan walaupun 10 sen. Lama-lama banyak lah. Bayang Ustaz, daripada mak dia bagi duit kat dia, mak tak dapat kerja, dia pula boleh tanggung mak dia pergi hantar klinik lagi. Betul. Beli nasi lemak lagi. Yang ni yang kita nak pada anak-anak muda, anak-anak kecil ni dah habis dia mak pak. Tak cukup, minta lagi, nak aiskrim lagi. Tapi zaman sekarang ni memanglah ibu bapa diuji dengan anak-anak pengambil duit mak pak. Itu yang masalah tu. Pengambil duit tak tahan tu. Kita dulu takut nak pengambil sangat. Tapi zaman sekarang ni nampak gayanya pendedahan tu, barang-barang banyak di IG. Ada kes kadang-kadang mereka menggunakan kredit kad
pok mereka tanpa disedari sampai puluh-puluh ribu habis. Ya Allah. Itu yang bahaya sebab kadang-kadang sebab pendedahan mereka explore awal tentang kad kredit menjahanamkan ibu bapa. Ya. Tapi macam mana dia tahu password tu pula? Itu budak-budak bijak. Betul juga. Macam motor lah Ustaz, kita bangga macam mana pun motor tiba-tiba kena curi juga. Betul. Jadi kita macam tu saya nasihatkan anak remaja, kita pun saya pun taklah tua sangat, not old sangat, tapi kita ni biarlah jadi anak yang dibanggakan oleh mak pak. Maka kita tak menyusahkan mak ayah kita. Jangan berbangga dengan mak pak kita, tapi jadi anak yang dibanggakan oleh mak ayah kita. Sampai orang bangga dengan mak ayah dia berjaya, tapi mak ayah tak bangga dengan dia pun. Kan? Kemudian daripada Puan Nur, Kota Baru, Kelantan, Ustaz, mana patut buat dulu antara solat bersendirian pada awal waktu dengan solat berimam tapi agak lewat waktunya? Kalau macam tu sebenarnya awal waktu tu dulu lah, kalau tunggu jemaah lambat. Ada ulama kata tunggu, tapi tunggu pun tak lama sangat, dalam setengah jam mungkin lah. Tapi kalau kita ada kerja, banyak ulama kata sebenarnya awal waktu lebih afdal. Tapi kalau kita sempat dengan jemaah sekali, buat 2 kali, dia panggil i'adah, tak ada masalah. Baik. Daripada Nan, Masjid Tanah Melaka, saya tidak tahu sama ada ibu saya telah buat atau tidak akikah untuk saya, kerana ibu saya telah meninggal ketika saya tidak tahu sama ada dia buat akikah ke tidak. Maknanya tak sempat tanya lah ni. Lagipun ibu saya meninggal masa saya kecil lagi, Ustaz. Bagaimana Ustaz? Jika saya hendak buat, boleh ke tidak? Dia boleh buat sendiri, boleh dia. Tak ada masalah. Maknanya jadi dia terus buat lah, sebab kita tahu buat ke tak kan? Ya. Baik, seterusnya seterusnya daripada Haji Jaafar Ujang, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Wali nikah adakah wajib mengikut urutan tertibnya? Apakah yang dimaksudkan dengan wali mujbir? Wali mujbir, dia ada power untuk mengawinkan anak atau cucunya itu secara tanpa free consent daripada perempuan yang masih anak dara. Tetapi dalam mazhab Syafi'i dia makruh, walaupun dia bagi satu ketetapan hukum, dia impose, dia bagi tetapkan boleh seorang ayah kahwinkan, tetapi makruh. Mana dari segi etika tu tak baguslah. Jadi dia sebab apa dia tak apa nama dia haramkan, sebab bapak ni kadang-kadang lebih tahu masalah anak tu daripada anak dia. Orang perempuan ni sehebat mana pun, tapi dia tak kenal lelaki. Lelaki ni dia ada yang musang, ada yang berjanggut. So ayah ni dia pengalaman, walaupun dia mungkin tak cerdik segi belajar, tapi dia kenal lelaki tu lebih. Kawan perempuan banyak tertipu, sebab orang lelaki ni dia boleh berlakon selama 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan dia boleh berlakon. 7 bulan expired? Lepas bulan tu dia tak larang nak berlakon. Ya, sebab tu betul ada anak-anak orang kaya yang tertipu dengan lelaki. Banyak kes yang tertipu. So sebab itu ayah ni Tuhan bagi dia jadi wali. Dia tahu, dia tahu panggil orang lelaki, tapi bukanlah semua tindakan dia tepat. Sebab tu kita nak win-win situation, makna dia dua-dua terima lah. Zaman sekarang ni maksud ayah bagilah orang kata apa anak dia suka sama, tak suka cari yang lain. Dia jadi seperti kucing tak mau dia cari orang lain. Jadi kita tak perlu nak frust sangat. Yang frust dia bila dia bercinta sangat, itu yang frust. Tapi kalau jenis orang perempuan tak mau cari sendiri, pok dia cari, kalau tak terima, pok dia cari orang lain pula. Jadi orang kata itu yang lebih bagus. Tapi kalau pok dia kahwinkan, itu dia panggil wali mujbir. Cuma makruh. Tapi orang perempuan tak setuju. Zaman sekarang ni orang perempuan sangat kuat feminin mereka tak boleh nak sebut apa. Sebab mereka akan marah, ini menghina orang perempuan. Jadi saya pun tak tahu yang mana nak sembang kan. Itu yang pertama. Yang kedua, wali memanglah kita ikut tertib. Kan ada wali mujbir, tidak berpindah kepada wali yang tidak mujbir. Jadi apa nama dia, itu ketika mana berlaku keamanan. Kalau dah tak ada, kita pergi wali hakim lah. Tujuan wilayah ni nak menjaga diri wanita. Kita orang perempuan pun tahu sebenarnya. Jadi kita tengok keadaan, saya soalan terima tu banyak. Dia berkata menyesal tak ikut nasihat ayah. Jadi hakikatnya macam tu. Sebab dia sebenarnya lelaki tu pun tak tipu sebenarnya. Tapi manusia ni dia ada tahap. Manusia ni dia ada tenor dia. Dia nak jadi baik sebenarnya. Kita pun nak jadi baik, saya pun nak jadi baik. Tapi kadang-kadang kita malas, aku nak tunjuk baik dah, jadi aku. Be yourself je lah. Dia bukan berlakon drama, tak apa. Drama tu semua bohong je, tapi nak bagi sedap cerita. Kita pun seronok dengan cerita macam-macam.
Tapi tak ada suami yang sabar sampai tengah tu, bini yang sabar tengah tu. Saya pun pernah tanya pelakon yang berlakon watak yang memang dia sabar dalam drama. Luak tak sabar juga, dia kata. Siap tanya tak tahan, Ustaz jumpa kat mana? Kawan kita lah kan, kita jumpa. Hebat dia. Kawan dengan pelakon lagi. Kamu pelakon ni maksud dia terpicak dah. Watak ni memang sabar semua. Dia pun terpicak kalau dia pun tak tahan nak jadi macam tu. Oh iyalah. Yalah, suami jahat gila-gila, jadi baik tak marah, tak tengking suami langsung. Dalam drama sabar. Yalah. Suami mampu, abang jangan buat macam ni. Kalau kat luar, perempuan tu terajar lelaki dia. Memang. Tapi satu ayat Ustaz saya suka tadi. Lelaki ni 6 bulan je dia berlakon. Masuk bulan ke-7. Betul. Dia lama mana kita nak tunjuk kebaikan kepada suami, isteri pun macam tu. 6 bulan dia, 6 bulan orang tua kata lah 6 bulan je, lepas tu isteri tu jadi diri dia lah. Dan pakai baju kelawar dah 6 bulan tu, baju kelawar. Maknanya Ustaz, kalau baju kelawar yang laku, mana jual baju kelawar je lah Ustaz. Ustaz perasan tak? Orang perempuan jangan marah lagi ni, bagi petang hiburan sekali. Aku kena fire. Saya nak minta satu benda lah. Zaman sekarang ni ada benda janganlah terlampau fire sangat. Kadang-kadang penceramah tu tersilap sebut. Janganlah jadi kat baru-baru ni itu yang saya kagumi Profesor Dr. Mahaya, bila dia sebut bodoh-bodoh tu, orang terlampau ambil portion sangat. Takkanlah kita tak nak melawak langsung, tak sebut benda-benda. Janganlah sampai tahap teratur. Tengok kes juga, tengok keadaan konteks. Kita ni nak menghina ke apa, kadang kita termelawak. Jadi sampai tak melawak, padahal orang yang tegur tu pun melawak kuat. Jadi sampai saya, walaupun Dr. Mahaya minta maaf, tetapi bagi saya tak salah pun. Saya pun guna istilah tu. Masuk rumah ni, masuk jumpa bos, hamba bodoh-bodoh ya. Benda memang kita anggap gini. Kita anggap macam dia tu ibu je lah Ustaz. Ya, betul. Tapi cabakan saya duk bimbang orang menggunakan kesilapan orang yang terkenal ni untuk naik nama dia. Itu saya setuju. Itu saya bimbang sebab sekarang ni banyak orang buat review di atas kesilapan orang. Betul. Hari-hari kita cari isu, kemudian kita buat review. Kita nak, janganlah macam tu. Nak buat boleh, tapi cari isu yang betul-betul isu anak luar nikah, isu-isu yang betul-betul isu. Janganlah kita nak buat benda tu di atas kesilapan sedikit. Saya teringat isu Qadawi, ada penceramah dia tersilap sebut hadis dhaif. Dia tak komen apa sebab dia kata kita kena fikir yang lebih penting. Apa substance yang disebut oleh penceramah tertentu. Takkanlah bodoh-bodoh tu jadi isu menghina wanita. Jadi saya pun tak faham orang perempuan zaman sekarang ni sensitif. Tapi kalau dia pemaki orang, aduh. Boleh pula. Aku pun tak faham. Lebih baik saya nak duduk di luar saja. Tapi hari Jumaat saya akan muncul di RTM insyaAllah. InsyaAllah. Jadi seterusnya daripada siapa ni Ustaz tak beritahu nama juga. Katanya duk tengah solat, elok-elok anak cucu menari-nari dan bermain di depan dan belakang. Bagaimana Ustaz? Sebab itu kalau kita betul-betul nak khusyuk, dia sebenarnya kita jangan kehang Rasulullah ni lain. Kan Husain dah cucu dia kan naik atas belakang dia. Kita ni selalu tak faham Rasulullah ni duk macam mana pun hati dia ingat Allah. Kita ni sunat cari tempat yang mana tak ada orang kacau kita lah. Makna dia pasang TV kuat-kuat, lepas tu kita salahkan orang tengok TV kuat-kuat, tutup dulu TV. Sebab kita kena faham marhalah khusyuk ni dia melainkan tak ada orang nak jaga, cucu dia main tuling lah. Kita pun tak ada nak marah dia, orang budak-budak. Marah dia tu, dia bukan faham. Esok dia buat lagi. Dia sebab dia tidak ada minda, dia panggil dia tidak ada minda sedar. Dia tidak ada conscious brain. Dia tak faham orang cerita apa. Dia kira dia yang budak-budak. Orang kenyang pun dia bising. Esok dia menari lagi Ustaz. Jadi kita yang kena cari tempat yang kita selesa. Itulah saya punya pesanan. Kalau kita tunggu dia, tapi kalau tak ada orang, kita kena kuatkan hati lah. Mereka nak menari lah. Kita pejam mata. Ketika itu, boleh kita sembahyang pejam mata untuk elak kita terganggu khusyuk pula. Tapi Ustaz pernah beritahu dulu kalau kita rasa khusyuk pejam mata tak apa Ustaz kata kan? Ya boleh kita boleh tutup mata kita. Sebab kadang-kadang pengalaman bila kita tutup mata, kita fokus kepada bacaan kita. Feel tu. Sebab kita tak nampak apa. Sebab tu orang buta ingatannya lebih kuat. Alhamdulillah. Daripada kita. Tapi yang tak tahan tu mungkin cucu dia tadi menari TikTok agaknya Ustaz. Mungkin. Budak-budak sekarang kan? Tapi nak marah tak boleh sebab budak-budak. Kalau boleh ikat dekat kursi tu Ustaz. Lepas tu dia pergi buat laporan polis pula, kata dera. Atuk dera katanya.
Siapa yang kata? Ustaz Faham kata. Aku pula kata. Sebab Ustaz kata budak-budak sekarang pandai. Jadi dia buat laporan polis esok tu. Saya bimbang sekarang ni, saya tengok kes tertentu, semua orang saya pun tak faham. Handphone bila kita guna, siapa saja bergaduh kita akan ambil, kita letak dalam IG. Jadi macam sekarang ni orang duk tunggu untuk naikkan viewer dia akan cari siapa yang buat masalah. Ya. Jadi janganlah macam tu. Kadang-kadang tu mungkin orang tu bergaduh, mereka dua orang saja yang tahu. Jadi biar mereka selesai di mahkamah, selesai di balai polis. Kita ni letak, misalnya Haji, saya bergaduh dengan Haji, kita boleh selesai doang, kita selesai lah. Kalau kita nak bertumbuk pun, nak apa-apa, kita selesai di mahkamah atau di balai polis. Cukup kita doang saja yang tahu. Zaman sekarang ni, kalau kita tengok, satu dunia tahu. Dia juga ambilnya video kita. Jadi sekarang ni itu hobi-hobi yang paling mengarut dalam dunia. Tapi macam Ustaz cakap, dia nak naikkan tu lah viewer dia tu. Tapi janganlah macam tu. Dia pun bergaduh. Cuba orang ambil gambar, dia pun malu. Dia boleh ada bab-bab terbatas yang kita boleh ambil gambar macam isu pembunuhan berhajat pada saksi. Okeylah. Tapi kadang-kadang kita ni orang kata bergaduh kawan, bergaduh benda-benda yang suami isteri. Janganlah. Kadang-kadang memang suami tu salah, dia tampak bini dia. Tapi benda tu dia boleh selesai di mahkamah. Jangan orang ni komen pula. Lama-lama mereka boleh berdamai jadi tak berdamai. Betul. Jadi ada benda yang kita tak boleh masuk campur. Tapi tak apa, zaman sekarang ni tak tahulah handphone ni. Jangan kita sama-sama kalau kita pergi pejabat, katalah pegawai tu salah buat, nurse marah. Habis satu dunia tahu nurse pun marah. Padahal hari tu je dia marah. Hari tu je dia marah. Pasal apa kita hukum dalam satu dunia? Tak boleh macam tu. Memang kadang-kadang hati kita tu, tentu Nabi kata kalau setiap hari ada kalau kita boleh tidak ada hati untuk tipu orang, jangan buat. So kadang-kadang setiap pagi hati kita duk cari kesalahan orang dah. Itu yang demai tu. Siapa yang buat. Jadi untuk menaikkan view dia, kita dah dalam hati duk ada dah benda tu. Sebab tu kita jumpa kes macam tu. Tapi kalau dalam hati kita, kalau boleh aku nak tutup aib orang Islam, tak mau cerita langsung kat orang Islam, kita tak akan jumpa macam tu. Dan kita pun tak sempat nak buat persediaan nak rakam orang. Setuju. Sebaliknya kalau kita nak buat baik, kita pilih damaikan mereka. Kita damaikan mereka. Jangan bergaduh kat sini, tak elok. Tapi why should kita pilih letak dekat IG? Lepas tu siap ada komen lagi kat bawah tu. Ya, selesaikan. Kalau kita dah buat report polis pun, kita buat report polis. Tapi jangan cerita kepada semua orang. Ini di antara benda yang saya rasa patut masyarakat sedar semula. Janganlah kita ni seronok mencari kesalahan orang. Hari-hari dah cari kesalahan orang. Entah-entah member tu cuma bergaduh sekejap, lepas tu baik pula 2-3 hari lepas tu. Betul. Dan abang bagi manusia tak ada siapa yang sempurna. Tak percaya, duduk dengan dia. Tonton tak duduk dengan saya hari, kalau duduk dengan saya rebiah. Kena rebus, kena buat sup tak tahan tu. Baik. Kita tak tahu. Yelah, baik. Niza dari Pulau Pinang pula, Ustaz. Pulau Pinang, bolehkah kita membeli emas dengan cara berhutang, Ustaz? Tidak boleh beli emas cara berhutang. Tidak boleh, Ustaz? Ya, kalau nak beli macam ni, berhutang duit orang, beli cash. Tapi kalau kita berhutang dengan kedai, tak boleh. Tapi ada kat kampung-kampung kita macam gitu, Ustaz? Itu dia ubah cara tu sikit. Ubah cara macam mana? Ubah dia, kita hutang duit, bagi lengkap RM1,000, kita pergi beli kat kedai cash. Itu cara dia. Pinjam duit dengan kawan, beli beli emas tu dengan duit yang kita pinjam tadi, lepas tu kita bayarlah dekat kawan tadi. Ya, bayar dekat hutang dengan kawan, jangan hutang dengan kedai. Faham. Ini pandangan mazhab 4 lah. Maksudnya kalau emas tak boleh langsung. Tapi kalau barang perhiasan mengikut mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain, mana kalau kita boleh elak hutang, itu terbaik. Sebab mereka mengharamkan hutang dalam membeli barang-barang emas. Maksudnya hutang tu maksud kita bayar bertangguh kepada penjual. Tapi kalau kita hutang duit bank, tapi tak ada lah hutang duit bank beli kan. Kita hutang duit mok kita, kawan kita, kita itu tidak ada masalah. Ustaz, yang saya sebut dekat kampung tu kan, dia datang dekat kita, Ustaz, dia datang kat rumah kita, makcik nak beli tak? Yalah, bulanan nak installment lah. Macam mana, Ustaz? Dah lama berlaku, 80-an lagi, 70-an. Yang lama tu tak apa, kita maafkan lah. Yang lama tu kita ikutlah mazhab Ibnu Taimiyah. Tapi yang baru ni kita buat cara yang lebih baik lah. Baik. Riza dari Taiping, Perak, nak tanya ni, Ustaz, kalau solat 4 rakaat, tiba-tiba bila masuk rakaat kedua macam was-was lah, tak baca tahiyat ke, baca ke. Jadi rakaat ketiga kita baca tahiyat. Apa hukum solat kita, sah ke tak sah, Ustaz?
Macam mana? Nak tanya, kalau solat 4 rakaat, tiba-tiba apabila masuk rakaat kedua macam was-was tak baca tahiyat. So rakaat ketiga kita baca tahiyat. Apa hukum? Solat kita sah ke tak sah? Batal sembahyang, tambah rukun. Jadi kena solat semula. Ya, sepatutnya buat sujud sahwi je. Sujud sahwi Ada orang tanya bagaimana sujud sahwi Ustaz. Ada orang tanya, tapi masa tu dah hari Rabu dia tanya saya. Tapi saya saya tanya Ustaz hari ni. Bagaimana cara yang betul katanya? Cara apa? Sujud sahwi tu. Lepas kita habis tasyahud, sujud, kemudian duduk atas sujud balik, kemudian bagi salam. Itu je Ustaz? Ya. Tak ada apa-apa yang subhanallahi la yanamu wa la yasu, kalau tak boleh baca doa tu subhana rabbil azim wa bihamdi pun tak apa. Sekali lagi Ustaz, sekali lagi. Lepas bagi salam innaka hamidum majid, kita pun sujud. Kemudian duduk antara dua sujud. Faham. Kemudian sujud balik, kemudian bangun balik bagi salam. Macam tu. Yang kita baca tu masa bila Ustaz? Yang kita baca tadi? Masa sujud. Baik, faham Ustaz. Terima kasih Ustaz kerana telah merungkai kebuntuan. Jadi untuk hari ini 11 Jun 2021 hari Jumaat, itu sahaja perkongsian kita Ustaz untuk hari ini. Bermula dengan sembelihan korban, sampailah kepada emas, sampai kepada kereta, sampai kepada Al-Fatihah, sampai kepada rakaat kedua, was-was, tahiyat. Tapi tak apa Ustaz, kita raikan macam Ustaz cakap. Jadi Ustaz, betul. Kata Ustaz untuk 11 Jun 2021, kata-kata penutup. InsyaAllah kita pun rasa dah dengar kot, ada MCO pun sambung balik sambung lagi 2 minggu. Kita mendoakan semoga Allah Ta'ala meringankan beban kita dan berikan idea kepada mereka yang terjejas dan ampunkan dosa kita. Kemudian saya nak tunjukkan satu buku yang saya rasa tuan-tuan kena beli, buku Fiqhul Mizan. Buku Fiqhul Mizan yang saya terjemahkan, tuan-tuan boleh dapatkan melalui nombor ini, ya, 018 018 baik 381 4308. Sekali lagi Ustaz. 018 381 4308. Baik. Dan buku fiqh jihad saya lah, ada sikit lagi, ada dalam 100 buah saja. Untuk siapa yang nak faham isu Palestin, dapatkan buku ini insya-Allah. Baik, kita tutup dengan doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita bertemu pada minggu depan. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Fawaz Fazilno, dan janji temu kita pada minggu hadapan bersama-sama lagi yang berbahagia Ustaz Fawaz Fazilno.